Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syarri nafsina Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita, dan insya-Allah alhamdulillah untuk pagi ini sama-sama kita akan sambung lagi tadabbur kita, iaitu pada surah As-Sajdah, surah yang surah As-Sajdah, surah yang sering kali kita baca di dalam solat-solat kita. Dan surah ini menjadi salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan pada solat subuh setiap pagi Jumaat. Seperti mana saya selalu sebutkan pada tuan-tuan, ia adalah sebagai soft reminder kepada kita, ingatan-ingatan yang Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam surah As-Sajdah sebagai panduan, peringatan dan juga sebagai satu ingatan kepada kita. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ini memberi kefahaman kepada kita untuk terus beriman kepada Allah, memperkukuhkan lagi iktiqad kita kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada minggu yang lalu kita dah sentuh berkaitan tentang kejadian manusia sebagai salah satu bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-10. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala bicara berkaitan tentang kejadian manusia, lalu Allah Taala sebutkan yang mana Allah Taala telah tiupkan roh ke dalam jasad manusia, lalu Allah Taala sempurnakan dengan telinganya, dengan penglihatannya, dengan hatinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-10 sebagai ingatan bersama kepada kita, yang mana ayat yang ke-10 ini merupakan ucapan yang disebutkan oleh orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Okey. Baik, sebelum tu tuan-tuan, saya akan bawa pada tuan-tuan ada beberapa ayat di dalam surah yang lain. Surah Kiamat. Okey, kita tengok terus pada ayat yang ke-10 dulu sebelum kita masuk ke surah yang lain. Tengok ayat yang ke-10 pada surah As-Sajdah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, iaitu ayat yang berbunyi thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini ayat yang ke-9, kata Allah, kemudian kami telah sawahu, menyempurnakannya, merujuk kepada manusia, wa nafakha fihi mir ruhi, dan kami telah meniup padanya mir ruhihi, iaitu daripada rohnya, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sempurnakan kejadian kita, lalu Allah Ta'ala tiupkan pada jasad kita itu adalah roh daripada Allah Ta'ala. Saya sebut pada minggu lalu tuan-tuan, kalimah ruhihi walaupun merujuk kepada rohnya, iaitu Allah, bukanlah bererti roh itu adalah kita ni adalah sebahagian daripada Allah. Tidak. Kalimah ruhihi, iaitu roh dari rohnya, iaitu Allah, adalah memberi maksud kita adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Okey, di sini tuan-tuan, ruhihi sengaja Allah Taala sebutkan rohnya, iaitu roh yang diciptakan oleh Allah, adalah sebagai tanda kemuliaan. Allah sandarkan diri kita ini kepadanya nak menunjukkan satu kemuliaan kita berbanding daripada makhluk-makhluk yang lain.
Lalu Allah Ta'ala menyebutkan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, dan telah kami jadikan bagi kamu. Mula-mula Allah Ta'ala gunakan kata ganti ketiga, lalu Allah sebut kata ganti yang kedua, lalu kami jadikan kamu as-sama', pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan. Maknanya Allah Ta'ala bukan sekadar meletakkan telinga dan mata pada kita, bahkan Allah Ta'ala sempurnakan fungsinya. Bertelinga namun mendengar, ada mata dan juga melihat. Kemudian Allah kata wal afidah, diberikan kita hati, dan hati itu berfungsi juga memberi faedah kepada kita. Qalilan ma tashkurun, namun daripada kalangan kita ramai yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ini kita dah sentuh pada minggu yang lalu. Kita akan masuk pada ayat ke-10, iaitu Allah Taala meneruskan kalimah wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu. Qalu di sini adalah merujuk kepada ucapan-ucapan orang yang tak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan, orang yang tak percaya tentang Al-Quran sebagai kalamullah. Ni qalu. Siapa yang berkata ni tuan-tuan? Adalah orang yang tak beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tidak beriman kepada hari kebangkitan. Dia kata apa? Aidha, kalimah aidha, di situ tuan-tuan, alif yang bertanda sabdu tu, itu adalah istifham, pertanyaan. Aidha, idza adalah apabila, apakah, adakah, apabila. Dalalna, dalalna, tuan-tuan perhatikan kalimah dalalna. Kalimah dalalna daripada kalimah dalala. Okey. Dalala ni tuan-tuan, dia memberi maksud dalala di sini iaitu memberi maksud kita ni, pertanyaan daripada orang yang musyrik, yang tak beriman pada Allah dan Rasul, dia timbulkan satu keraguan. Dia timbulkan satu pertanyaan dan yang mana pertanyaan itu adalah bukan untuk bertanya untuk mendapatkan hidayah ataupun kejawapan, tetapi pertanyaan itu adalah untuk menafikan apa yang Allah Taala sebutkan. Mereka kata aidza dalalna, adakah apabila dalalna. Dalalna di sini adalah kami punya daging, kami punya tubuh telah bercampur dengan bercampur dengan tanah dah. Maknanya dah tak ada beza dah antara jenazah tadi dengan tanah, tak ada dah. Dia dah sama dah bergaul dah, habis dah. Fil ardi, yang mana tulang belulang kami, kulit-kulit kami, diri kami ni telah bercampur dengan tanah. Inna, kami akan dihidupkan semula, la fi khalqin jadid, dalam kehidupan yang baru. Maknanya mereka bertanya, adakah saya ni, kalau tulang belulang saya, isi-isi saya telah hancur, dah bergaul dengan tanah, sebati dengan tanah, bolehkah saya ni boleh wujud balik dalam kejadian yang baru? Allah Ta'ala sebut di sini mereka menggunakan kalimah khalqin jadid. Khalqin jadid, kejadian yang baru. Kemudian Allah kata balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan Allah kata mereka tidak percaya tentang pertemuannya dengan Tuhannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ayat yang 9 saya bacakan tadi. Bukankah Allah Ta'ala sebut apa? Thumma sawwahu, kami telah sempurnakannya. Kemudian wa nafakha fihi min ruhi, dan kami telah meniupkan ruhnya. Wa ja'ala lakum, setelah Allah tiupkan ruh, baru Allah gunakan kata ganti yang kedua. Kan? Mula-mula Allah guna kata ganti ketiga, bila Allah sebut aku tiupkan roh, baru jadi kata ganti yang kedua. Nak memberi maksudnya apa tuan-tuan? Sebenarnya diri kita bukanlah pada tubuh dan jasad kita. Diri kita sini adalah sebenarnya daripada roh kita. Artinya kalau mereka betul-betul meyakini roh yang ada dalam jasad kita ni adalah diri kita, bukannya ada pada tubuh kita, dia akan meyakini macam mana pun keadaan kita, hancur macam mana pun tubuh kita, rata macam mana pun keadaan kita, tulang belulang dah sebagainya dah tak
tak nampak bentuk seperti manusia, mereka tetap akan meyakini mereka boleh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kebangkitan nanti. Mesti boleh. Sebab kita bukan pada jasad kita, bukan pada tubuh kita, tapi kita ni adalah pada roh kita. Okey? Berapa ramai tuan-tuan pernah perhatikan? Kita sendiri tuan-tuan boleh tengok buktinya tuan-tuan. Pada tubuh kita, ada orang tubuhnya sihat tuan-tuan, dalam keadaan sempurna, panca inderanya sempurna, organnya masih lagi boleh berfungsi, bahkan boleh ditransfer, boleh diberikan kepada orang lain yang memerlukan. Sekarang kita ada pemindahan organ, fungsi lagi sempurna, tapi dia mati. Bukan kerana jasadnya, tetapi kerana rohnya telah dicabut oleh Allah Ta'ala. Berapa ramai pula kita tengok keadaannya lumpuh, koma, dah tak berfungsi dah, tapi dia masih lagi hidup. Kan kita tengok ramai orang yang bertahun-tahun dalam keadaan koma, tak bergerak, tak ada tindak balas, refleks pada dia tidak ada pun. Tapi hidup tak hidup. Sebab apa? Sebab ada roh pada jasadnya. Allah Ta'ala nak memberitahu, kamu bertanya soalan ni, kamu menjawab, berfikir menggunakan logik kamu. Sedangkan kalau gunakan rasional dan logik kita, tetap kita akan meyakini kita boleh dibangkitkan pada hari kebangkitan. Sebab kita ni adalah pada roh kita, bukan pada jasad kita. Mati macam mana pun kita, hancur macam mana pun jasad kita nanti, tetap ada hari kebangkitan. Sebab kita adalah roh, bukan pada jasad kita. Okey? Kita boleh saksikan tuan-tuan, pada diri kita, keliling kita, masyarakat yang berada di sekitar kita, kita boleh nampak keadaan tersebut. Orang yang sihat, okey, tiba-tiba mati kerana jantungnya kan. Isunya isu jantung sahaja, tapi semuanya okey, masih lagi berfungsi. Tapi sebab Allah Ta'ala tarik dia punya roh dia. Kemudian Allah Ta'ala bukan sekadar menjawab mereka ni menafikan adanya hari kebangkitan, bahkan kata Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Sebenarnya mereka ini adalah tak percaya tentang pertemuannya dengan Tuhannya. Kalau ikut logik, Allah dah jawab. Sama ada kita tengok pada dalil ataupun kita berfikir secara rasional. Kita ni hidup dengan roh. Roh keluar, matilah kita. Roh ada dalam jasad, hiduplah kita. Betul? Tapi Allah kata, sebenarnya mereka bukan menafikan adanya hari kebangkitan. Keyakinan tu ada, fitrah tu ada, install dah. Tengoklah mana-mana agama pun tuan-tuan, masing-masing percaya adanya kehidupan yang kedua, kehidupan yang ketiga. Mungkin lepas ni jadi orang macam ni, mungkin lepas ni jadi haiwan, jadi tu. Mana-mana agama ada. Bahkan Fir'aun yang tak percaya pada Tuhan, dia bina dia punya makam dia, kubur sebesar-besar alam, dengan keyakinan dia akan hidup yang lebih baik pada kejadian yang kedua. Ini fitrah yang Allah dah install dalam diri kita. Tapi Allah Ta'ala bukti jawab kenapa manusia cuba menafikan. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Sebenarnya mereka tak yakin, tak percaya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Itu dia punya jawapan dia. Nak kata ada tak ada kebangkitan, secara zahir, secara bukti, secara sains memang ada. Kita boleh. Tapi kerana jawapan yang lebih tepat, Allah kata sebab kamu tak nak dan tak meyakini, kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita rasa kalau kita bertemu dengan Tuhan kita dalam keadaan kita ni bermaksiat. Kalau saya yakin adanya hari pertemuan dekat hari akhirat, adanya hari pembalasan, dekat dunia saya tak boleh berfoya-foya, saya tak boleh buat apa yang saya suka, saya akan terikat dengan undang-undang Tuhan dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan tengok jawapan Allah Ta'ala sebut detail. Tengok pada surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Okey, kita tengok surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, juzuk yang ke-29. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Perhatikan, tengok ayat yang ketiga. Okey, tengok ayat yang ketiga. Okey, tengok ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebut apa? Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabu, apakah manusia itu mengira, menghitung, menghisap, allan najma'a idhamah, bahawa kami tidak akan mampu mengumpulkan semula tulang belulangnya.
Adakah Allah tak mampu? Manusia berfikir macam tu. Adakah Allah tak mampu? Kemudian ayat keempat Allah kata, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya apa tuan-tuan? Kamu jangan duk petikailah Allah mampu ke tidak. Bahkan Allah kata apa? An nusawwiya bananah. Bananah dekat situ tuan, Allah kata apa? Jangan katakan kejadian kamu aku boleh kumpulkan, bahkan aku boleh sempurnakan jari jemari kamu. Jari jemari tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan? Kalau jari jemari ni tempat yang paling detail, kan? Yang ni benda-benda yang besar ni, pada badan kita ni benda-benda yang besar. Jari jemari ni benda yang kecil-kecil ni. Ada kuku, ada kulit, ada cap jari, bentuk cap jari, semuanya secara special design untuk kita. Tak ada apa? Tak boleh duplicate pada orang-orang lain. Sama. Allah kata bukan sekadar nak kata tulang belulang boleh kumpul, bahkan kami boleh susun semula jari jemari mereka dengan sempurna, komplit. An-nusawwiya banana. Sempurna di hujung-hujung jari tu boleh komplit balik. Maknanya jangan menafikanlah kewujudan Allah. Kemudian Allah kata bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tengok ayat yang kelima pula, Allah kata bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Kat situ tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran awal kepada kita. Kenapa manusia tak nak percaya adanya hari kebangkitan? Sebab mereka ada keinginan untuk bermaksiat. Maksiat dekat sini bukanlah nak cerita benda-benda jahat dia buat, tapi benda yang Allah larang tu dia nak buat. Sebab kalau boleh dia tak nak terikat. Saya tak nak ada orang halang saya. Saya nak kebebasan. Itu maksudnya kat situ. Liyafjura amamah. Sebab bila kita tahu adanya hari kebangkitan, yakin kita akan jadi sangat berhati-hati. Kita akan rasa serba-serbi dalam keadaan terkawal. Jadi ada orang cuma memberontak. Saya tak boleh. Kalau boleh saya tak nak ada hari kebangkitan, tak nak ada pertemuan dengan Tuhan. Sebab kehidupan dekat dunia saya nak buat apa yang saya suka. Saya nak apa yang saya nak, saya boleh buat. Yang itu. Tengok orang berniaga tuan-tuan. Dia boleh buat apa yang dia nak. Dia nak ambil harta haram ke, dia nak jual benda yang haram ke, dia nak makan rasuah ke, nak riba dan sebagainya, dia tak peduli. Yang penting saya nak untung saja. Sebab saya nak memenuhkan hawa nafsu saya. Yang itu menyebabkan manusia tak nak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Okey. Kemudian tuan-tuan perhatikan lagi. Daripada ayat yang ke-6 sampailah pada ayat yang ke-12, yang ini Allah sebutlah berkaitan tentang kalau kamu tak percaya tak apalah, nanti sampailah barikal basar, kamu ni terbeliak biji mata kamu nanti, maknanya mati nanti dalam keadaan kamu baru nampak mana akhirat, wujud ke tidak alam barzah dan sebagainya. Masa itulah baru kamu percaya, yakin sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang hari kebangkitan. Ini Allah sebutlah. Kemudian Allah kata yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemudian dikatakan kepada manusia tersebut, ke mana tempat kamu nak lari? Sebab tidak ada manusia yang terkecuali. Semua akan dihisap, semua akan dipertanggungjawabkan kepada mereka. Tak ada yang terkecuali. Okey, Allah kata ainal mafar. Manusia, kamu nak pergi mana sekarang ni? Kalla la wazar, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak ada wazar, tidak ada tempat lagi berlindung bagi kamu. Tak ada. Semua jelas terang di mata Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya kepada Tuhan kamu sajalah pada hari itu tempat kamu kembali. Okey, kemudian ayat yang 13. Tuan-tuan perhatikan 13, 14, 15. Yang ini Allah sengaja sebut tuan-tuan dalam ayat ini, surah kiamah ni, sebab Allah nak bagi tahu keadaan pada hari kiamat tu macam mana dia punya sukar dia, sebab dia terlalu detail. Allah kata apa? Yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu yunabba. Kita pernah baca surah An-Naba kan? Naba ni berita besar. Allah kata yunabba. Manusia akan diberitakan kepada dia, akan dilaporkan kepadanya yauma idzin, pada hari kiamat nanti,
ma taqaddama wa akhar, apa yang telah mereka buat pada awalnya dan pada akhirnya. Okey, maknanya apa tuan-tuan? Allah nak bagi gambaran pada hari kiamat semua perkara detail. Bukan sekadar tentang apa yang kamu buat, tentang apa yang kamu tak buat pun Allah akan detailkan. Sebab itu Allah sebut kalimat taqaddam wa akhar. Taqaddam yang dekat hidup, masa kita hidup ni tuan-tuan kita buat. Kita berinfak, kita berpuasa, kita haji, kita umrah, kita bermaksiat, kita mengumpat. Ni, itu taqaddam. Wa akhar adalah legasi kita. Kita ajar orang bukan benda-benda yang tak baik tuan-tuan. Orang amalkan. Kita tak tahu pun dan tak ambil pot. Tapi Allah Ta'ala akan korek balik. Allah Ta'ala akan masukkan dalam akaun bank kita. Masukkan dalam akaun buku catatan kita. Yang ini yang kamu pernah buat dulu, yang kamu tak sedar orang dah beramal. Kita buatlah macam-macam maksiat, kita tunjuk macam-macam maksiat pada orang lain. Kita tak pernah ambil tahu, tapi orang lain terus membuatkan. Kita panggil apa? Ini amalan MLM tuan-tuan. Sama ada pahala ataupun dosa yang pernah dia ajarkan pada orang lain, yang pernah dia tunjukkan pada orang lain buat dan tiru, semuanya menjadi beban pada dia pada hari kiamat. Allah detailkan. Yang ini tuan-tuan, orang Quraisy dengar jadi takut. Orang Quraisy dengar jadi takut. Kalau nak ajak beriman pada Allah dan Rasul, orang Quraisy tak rasa itu ancaman, sebab mereka memang beriman pada Allah. Memang tahu Allah itu adalah Tuhan. Mereka menyembah dan menyebut kalimah Allah dalam ucapan-ucapan harian mereka. Namun yang menjadikan mereka takut dan tak nak beriman pada Allah adalah bila diungkitkan semua amalan yang kamu buat, semuanya akan ditunjukkan di hadapan Tuhan nanti pada hari kiamat. Mereka tahu, mereka ambil rasuah dalam perniagaan mereka. Ini orang Quraisy. Mereka ada riba, mereka bermaksiat, mereka melakukan kejahatan, menzalimi anak yatim, merampas harta-harta orang miskin. Mereka tahu. Yang itu yang menyebabkan mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak nak percaya adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah Taala sebut lagi tuan-tuan, bukan sekadar manusia ni akan dilaporkan. Bukan sekadar manusia ni dilaporkan. Macam kita lah tuan-tuan, saya tak tahu apa-apa, tuan-tuan bagi tahu saya. Ustaz, sekian. Saya pun dengar, oh ya ke, betul lah. Oh ya ke? Saya sama ada betul, ya ataupun tidak, saya masih lagi keraguan sebab hanya dilaporkan. Tapi ayat ke-14 Allah kata apa? Balil insan ala nafsihi basirah. Yang ini Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Bahkan manusia itu menjadi saksi ke atas dirinya. Maknanya berita tu bukan sekadar sampai pada dia, tapi berita tu dia sendiri, ya saya tahu. Okay, macam kalau kita dekat dunia, orang bagi laporan pada kita, kita tak tahu sama ada ya ataupun tidak, sebab orang baru bagi tahu kan, baru maklumkan, kita pun okeylah, saya tak tahu lagi betul atau tidak, saya kena cek dulu. Tapi di sini di hari kiamat kita tahu apa yang telah kita lakukan. Yang itu menambahkan ketakutan. Berita yang disampaikan itu sekadar untuk mendetailkan apa yang pernah kita buat. Dalam masa yang sama kita sedang tahu kita bermaksiat. Tuan-tuan perhatikan ayat ni. Ya, kita akan diingatkan. Dalam masa yang sama kita memang ingat dah secara detail apa maksiat yang kita buat. Okey? Kita diingatkan tau. Dekat dunia kita buat maksiat kita tak ingat, semalam apa kita buat kita lupa. Tapi di hari akhirat kita diingatkan. Okey, cuba tengok ayat 14. Perhatikan kalimah yang Allah gunakan. Allah kata tak nampak. Balil insan ala nafsihi Okey, perhatikan dekat sini Allah gunakan al-insan di sudut nahwu saraf. Di sini kita sebut sebagai muzakkar, lelaki. Tapi di sini adanya ta marbutah sebagai isyarat ini adalah perempuan, muannas. Kenapa tuan-tuan?
Sebab kalau kita belajar secara jumlah mufidah dalam bahasa Arab, dia ada mubtada khabar. Dia ada subjek predikat. Mubtada dengan khabar, dia ada subjek predikat. Kalau mubtada'nya muzakkar lelaki, khabar dia mesti lelaki. Dia tak akan berubah. Kalau mubtada'nya perempuan, khabar dia perempuan. Contohlah, kita kata Fatimatu, dia mesti jadi Fatimah itu siapa? Fatimah tu dia adalah Jamilatu. Fatimatu Jamilatun. Maknanya Fatimah itu cantik, ada guna ta marbutah. Dia takkan jadi Fatimah Jamilun. Ta marbutah tak ada. Dia tak boleh. Sama macam al-madrasatu wasi'atu. Al-madrasatu, sekolah itu besar. Dia mesti ada ta marbutah. Ini saya nak bagi gambaran je. Tapi di sini kenapa Allah Ta'ala ni gunakan muzakkar, yang ni adanya muannas? Kenapa? Bolehlah, itu jawapan kita lah. Tapi sekarang isyarat atas tata bahasa tak boleh macam tu. Isyarat dia, sebab dia mesti ada tanda muannas tu, baru dia akan jadi muannas. Dia tak boleh jadi muzakkar. Jawapannya, di sini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita mubalaghah. Maknanya Allah menekankan. Basirah dekat sini bermaksud saksi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau kita sebut mufti kita sebagai apa? Sahibus samahah. Kan? Sahibus samahah. Arab tulis sahibus ni huruf sahibus samahah. Ada tamah buta. Mufti lelaki perempuan. Tapi kenapa sebut ada tamah buta belakang? Kenapa? Nanti saya sebut. Kemudian pernah dengar tak orang kalau sebut orang alim, alim, tapi ada orang disebut al-allamah? Pernah dengar? Tak dengar? Disebut al-allamah. Allamah ni, kalau alim ni orang alim, kalau dia nak cakap dia sangat alim, memang dia memang pakar, disebut al-allamah. Ada guna tamah bruta di hujung. Di sini disebut mubalaghah, nak bagi tahu manusia ni dia bukan sekadar jadi saksi pada diri dia, tapi Allah kata dia benar-benar menjadi saksi pada diri dia. Sebab itu Allah tekankan dengan ta marbutah ni. Yang ini manusia akan jadi lebih takut lagi. Sudahlah diingatkan dan dia tahu secara detail tentang diri dia. Bahkan Allah kata bukan tahu sikit-sikit, bukan sekadar andaian-andaian ataupun agak-agak, saya mungkin pernah buat kot. Iyalah. Allah kata basirah, kamu betul-betul menjadi saksi pada kamu. Ini taujih yang pertama ataupun tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ta marbutah di sini adalah merujuk kepada al-insan ala nafsih. Artinya, kalau kamu tak ingat, seluruh panca indera kamu akan berhujah dengan Allah Ta'ala, akan menjadi saksi pada diri kamu. Tapi yang saya nak tekankan taujih yang pertama tadi tu, merujuk kepada benar-benar menjadi saksi. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kenapa Allah kata balhum biliqa'i rabbihim kafirun dalam surah Sajadah yang kita baca tadi tu. Mereka ni sebenarnya tak yakin, cuba mendustakan mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Kalau boleh dia nak macam tu. Tapi Allah kata hujah dia sebenarnya, jawapannya bukan mereka tak percaya mereka dibangkitkan. Logiknya ada, bukti dalilnya ada. Saya sebutkan, Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Quran, banyak bumi yang mati Allah hidupkan semula, banyak biji pokok yang telah dimakan sehingga biji mati dah, hidup semula jadi pohon, jadi buah-buahan. Manusia seperti itu juga. Tapi Allah nak bagi tahu kenapa mereka cuba menafikan, manusia menafikan, sebab mereka sangat takut dengan hisab daripada Allah. Mereka sangat takut sampai mereka rasa terkongkong, tak ada kebebasan untuk melakukan apa yang mereka suka di atas muka bumi. Sebab itu mereka cuba nafikan. Jelas tuan-tuan Ini antara yang Allah Ta'ala cuba jawab kenapa manusia cuba ingkar. Kemudian tengok ayat yang ke-15. Allah kata walau alqa ma'adhirah. Kita boleh masuk surah Kiamat tuan-tuan. Nanti insya-Allah kita punya selepas surah, mana-mana surah yang selesai nanti kita akan masuk surah Kiamat, saya akan detailkan lagi.
Tu ayat 15 Allah kata walau alqa ma'adzirah. Meskipun mereka mendatangkan keuzuran. Ma'adzirah di sini adalah alasan-alasan. Datanglah apa-apa hujah, datanglah apa-apa alasan pun, keuzuran pun, Allah akan datangkan bukti. Sama ada Allah akan tayangkan semula, sama ada tubuh badan ini akan bercakap mengiyakan apa laporan-laporan, berita-berita yang telah disampaikan, yang akan dibentangkan di hadapan manusia nanti. Maknanya tidak ada orang akan lari daripada hisab Allah Ta'ala. Okey. Kemudian sikit tuan-tuan, tengok surah kiamat. Surah kiamat ni menarik tuan-tuan, sebab dia Allah angkat menjadi tema kepada kiamat. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Ada 4 ayat dekat sini yang mana tiba-tiba Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kemudian Allah kata, jangan kamu wahai Muhammad menggerakkan lidah kamu dengan cepat-cepat. La tuharrik, jangan cepat-cepatkan mulut kamu ni, lita'jala bih. Maknanya apa? Bila turunnya wahyu daripada Jibril kepada Nabi SAW, Nabi segera untuk menghafal. Jibril ajar je, Nabi cuba terus baca. Terus, segera kan. Allah kata, la tuharrik, jangan duk bergegas ni. Sabar. Sebab apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sebab kamilah yang akan mengumpulkan Quran. Kamilah yang akan mengumpulkan, jam'ahu tu mengumpulkan, wa qur'anah, dan membuatkan kamu pandai membacanya. Maknanya Allah Ta'ala akan letakkan Quran dalam hati Nabi, dada Nabi. Sebab itu ada dalam riwayat menceritakan Nabi SAW dalam salat, bila Nabi baca Quran, ada ayat-ayat yang Nabi tak baca. Sedangkan sahabat, kan sahabat Nabi akan hafal kan. Bila dulu ada ayat sekian, kenapa dalam salat Nabi tak baca? Mereka sangka yang Nabi lupa. Sebenarnya di sini menjadi dalil, sebenarnya Nabi tak lupa, tetapi ayat itu telah dimansuhkan. Kan kita ada belajar dalam ilmu tafsir, ada nasih wa mansuh. Ada ayat yang mansuh tapi dikekalkan, tapi ada ayat yang memang dimansuhkan ayatnya, dibuang terus. Jadi Allah nak bagi keyakinan pada kita, Quran tu Allah kumpul dan simpan dalam dada Nabi. Kalau Nabi baca, maknanya memang itulah. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jaminan fa idza qara'nahu fattabi'u qur'anah. Ini tak apa, tuan-tuan bacalah sampai ayat ke-19. Allah tiba-tiba cerita tentang Quran. Ayat 20-21, saya nak sebut lagi sekali. Tiba-tiba Allah Ta'ala cerita balik tentang hari kiamat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Soalnya tuan-tuan, kenapa Allah cerita tentang hari akhirat sampai ayat yang ke-15, 4 ayat berikutnya 16 sampai 19 cerita tentang Quran, 20-21 sambung balik cerita tentang hari kiamat. Kenapa dicelahi dengan ayat tersebut? Ada cerita tentang Quran. Tuan-tuan. Okey. Sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu para ulama tafsir, antaranya mengeluarkan hikmah dia. Nak ingatkan kepada kita yang membaca sekarang ni, Quranlah penyelamat kita pada kesusahan di hari kiamat. Kan Allah Ta'ala tadi sebut, kamu akan menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Kamu tak akan ada keuzuran, tidak ada alasan yang kamu boleh berhujah depan Allah. Tak ada, semua akan jadi saksi. Semua akan ditunjukkan kepada kamu. Jadi kita dalam keadaan ketakutan, macam mana saya nak lepas keadaan tersebut? Macam mana saya nak menghadapi keadaan yang sulit itu? Allah cerita tentang Al-Quran, nak kata kembali pada Quran. Inilah syafaat yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Inilah yang akan menjadi pembela, yang akan menjadi pelindung, yang akan jadi pembela kita di hari kiamat nanti. Yang ini, 4 ayat ni. Kemudian Allah sambung balik cerita tentang hari kiamat. Kenapa manusia tak percaya adanya pertemuan dengan Tuhan? Tuan-tuan tengok ayat 20-21. Allah sebut lagi sekali jawapan dia. Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah sebut ada 2 sebab. Sebab pertama, kenapa manusia kalau boleh tak nak percaya adanya hari kebangkitan? Sebabnya tuhibbunal ajilah. Sebab manusia suka benda yang segera. Benda segera ni apa? Adalah dunia. Dia nak nikmat dunia ni cepat dapat. Dia nak apa yang dia buat dia boleh dapat. Saya ada baru ni saya bacalah di media sosial. Saya tak kenal orang yang tulis ni, tapi dia ceritalah dia ni
okey, cerita ni, dia ni meniaga MLM lah. Dia meniaga MLM, tapi biasalah orang MLM ni kan dia akan rekrut orang-orang lain untuk join dia. Jadi dia punya downline dan sebagainya. Dia ceritalah dia buat MLM ni berapa tahun, kemudian dia boleh beli kereta mewah dan sebagainya. Saya baca. Cerita tu tak ada kaitan tuan-tuan. Saya baca. Yang saya tertarik tu dia kata apa? Masa dia bayar down payment kereta, ada si fulan ni pula datang bayar down payment cash. Dia punya macam mana, half ke macam itulah, harga kereta tu dia bayar cash. Bawa dengan bag-bag, ambil. Bawa. Memang depan mata dia kata benda tu berlaku, dan dia pun rasa kagum pula, oh kaya yang dia ni. Tapi salesman tu kata apa? Kamu jangan ikut dia. Dia ni kaya sebab dia ni adalah kongsi gelap. Saya baca lah dia punya teks dekat Facebook dia kata, Jangan ikut macam dia. Kamu kaya jangan kagum dengan dia. Kamu kena kerja kuat. Orang macam ni, dia ni kongsi gelap. Kaya dia kejap je. Sebab orang yang join benda-benda macam ni, dia kata memang kaya, tapi dia tak lama dah hidup dia. Okey. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, manusia sanggup buat apa saja untuk nikmat dunia yang sementara. Cuba tengok pada kita, adik-beradik kita. Ini daripada kecil membesar dengan baik ni. Kita bergaul, tidur sama, mandi sama, adik-beradik. Bila orang tua mati tuan-tuan, tinggalkan harta, ada adik, ada abang tergamak bunuh saudara dia kerana harta. Allah kata, manusia ni tak nak percaya adanya pertemuan dengan Tuhan sebab tuhibbunal ajilah. Mereka sangat cintakan dia punya yang dunia dia, yang segera ni. Kemudian Allah kata, wa tadharunal akhirah. Mereka telah lempar. Tadharun tu, dia lempar tuan-tuan. Bukan dia membelangkangkan, dia lempar akhirat dia. Memang tak peduli langsung. Jadi ini sebenarnya antara sebab kenapa manusia cuba menafikan adanya pertemuan dengan Allah. Maknanya isu awal dia, isu pokok dia bukan nak kata dalil, bukti betul ke ada hari kebangkitan. Semua orang yakin sebenarnya. Tanyalah mana-mana agama pun, dia ada keyakinan. Kalau tidak tuan-tuan, mana ada agama, tengok agama lain, sampai ada yang bakar kereta kan, bakar duit kertasnya, bakar rumah kertasnya, stadium kertasnya, semua dia bakar. Sebab apa? Dia percaya adanya kehidupan akan datang. Semua yakin. Sebab itu adalah fitrah yang Allah dah letak dalam diri kita. Tapi mereka tak nak percaya sebab inilah, kehidupan dunia ni telah mengkelabui mata dia. Kecintaan pada dunia tu telah menggelapkan mata dia untuk melihat hari akhirat. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menyebutkan Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Jawab wahai Muhammad. Yatawaffakum, Allah, dia yang akan mematikan kamu wahai manusia. Malakul mautil ladzi wukkila bikum. Okey, tuan-tuan tengok surah As-Sajdah, tengok ayat yang ke-11. Kita patah balik surah As-Sajdah. Tengok ayat yang ke-11. Allah kata, Kul, katakanlah wahai Muhammad. Jawab wahai Muhammad. Yatawaffakum, kamu akan diwafatkan, kamu akan dimatikan. Okay, dia akan matikan kamu. Malakul maut allazi wukila bikum, yang mana malaikat maut akan menjadi wakil yang akan mencabut nyawa kamu. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah wafat. Selalu kita gunakan istilah ni, wafat. Dalam bahasa kita tuan-tuan, meninggal dunia ni merujuk pada orang kebiasaan kan. Bila sebut Nabi SAW, kita akan guna istilah wafat. Sebenarnya boleh je wafat ni digunakan kepada kita semua, tak ada masalah. Wafat sebenarnya dia datang daripada kalimah tawaffa. Okey, wafat ni daripada kalimah tawaffa. Tawaffa ni tuan-tuan sebenarnya bukan bermaksud, dia sebenarnya bukan bermaksud mematikan, bukan dan dia bukan bermaksud mewafatkan, bukan. Allah Ta'ala boleh sebut je kalimah
apa Allah Taala sebut, qul yatawaffakum kan, Allah Taala boleh sebut je Allah mematikan, kalimah maut, ya mutu dan sebagainya boleh, tapi Allah sengaja gunakan kalimah wafa dekat sini. Wafa ni kalau tuan-tuan tengok dalam kamus Mu'jam, Wasit dan sebagainya, kamus-kamus Arab, dia sebut apa? Wafa ni dia bermaksud akhadha kamilan, mengambil secara sempurna. Okey, tawaffa ni maksud mengambil secara sempurna. Kalau dia kata apa? Tawaffal mal, contohlah ayat dia, mengambil harta. Ambil harta ni adalah, sebab kalau kita guna kalimah akhadha, ambil harta ni mungkin sebahagian, mungkin sedikit. Tapi bila sebut tawaffal mal, dia ambil harta secara keseluruhan. Mengambil harta secara keseluruhan. Jadi di sini, kenapa Allah sebut kalimah mati dengan disebut dengan kalimah ambil secara sempurna? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, kamu ni, manusia ni dimatikan dengan diambil rohnya. Kamu mati bukan sebab jasad kamu rosak, bukan sebab fungsi apa organ mati dan sebagainya, bukan. Kamu mati adalah kerana diambil roh kamu. Dicabut roh kamu. Akhadha kamila, diambil secara sempurna. Tidak ada yang tertinggal pun, roh tu diambil, barulah manusia itu mati. Sebab itu saya sebutkan tadi tuan-tuan, kita sendiri menjadi saksi, kita sendiri dah pernah tengok dah macam mana kalau sahabat Nabi SAW, iaitu Talha bin Ubaidillah, yang Nabi SAW sebutkan masa habis perang Uhud tuan-tuan. Talha ni jari jemarinya putus. Ni, tubuh badan dia ada 30 ke 40 bekas tikaman pedang dan juga lembing. Tuan-tuan bayangkan masa perang tuan-tuan, kalau lembing ni dia tertanam pada tubuh ni, terbelah ni, tertanam macam ni, terbelah tuan-tuan, mungkin panjang ni kot. Bayangkan kalau satu ni pun kita rasa pedih, pisau tu ditoreh, tertusuk dalam tubuh kita. Bayangkan kalau sampai 30 hingga 40. Ada anak-anak sahabat Nabi SAW ceritakan, sahabat-sahabat Nabi, ayah-ayah mereka yang pergi perang, berjuang dengan Nabi, bekas-bekas tikaman pedang dan tombak yang ada pada tubuh mereka ni, pada tubuh ayah-ayah mereka ni, mereka jadikan tempat mainan. Dia masukkan jari dalam tempat tu. Nak cakap, bila terkena pedang, terkena tusukan lembing tu, sampai berlubang, maknanya apa kata, macam terkorek kita punya isi tu, sampai anak-anak sahabat Nabi ni boleh main, masuk jari, keluar jari dalam tu. Dan Talha bin Ubaidillah tuan-tuan, ada lebih kurang 30 ke 40 bekas tikaman tubuh dia saja. Jari jemari ni putus, sampai ada kata sampai dia lumpuh. Dan sebab itu Nabi sebutkan, kalau kamu nak tengok syuhada yang berjalan di atas muka bumi Allah, tengok kepada Talha bin Ubaidillah. Sebab nak cerita pada tuan-tuan, Allah buktikan pada kita ada manusia fungsi badan dia sampai habis dah. Kalau tengok dia macam orang mati, tapi tetap hidup. Hidup dia bukan pada tubuh dia, bukan pada jasad dia, tetapi pada roh dia. Selagi mana roh tak keluar, selagi itu dia takkan mati. Okey? Ada orang sempurna tubuh dia, sihat lagi, fungsi lagi dia punya organ dia, tapi mati. Sebab apa? Sebab rohnya telah dikeluarkan. Sebab itu Allah gunakan kalimah tawaffa. Okey? Allah nak bagi tahu pada kita, manusia ni tubuh dia adalah roh dia, hidup dia adalah roh dia. Okey, kemudian Allah kata, siapa yang akan ambil roh kamu, yang akan cabut roh kamu, kata Allah, namanya adalah Malakul Maut, iaitu merujuk kepada malaikat maut. Okey, iaitu merujuk kepada malaikat maut. Yang mana malaikat maut ni Allah sifatkan tugasnya adalah allazi wukila bikum. Okey, wukila bikum tuan-tuan, maksudnya malaikat maut ni adalah sebagai wakil kepada Allah yang akan cabut nyawa kita setelah habis ajal kita. Bila sampai ajal, dialah yang akan diwakilkan oleh Allah. Allah nak bagi tahu yang mematikan kita, yang hidupkan kita adalah Allah. Malaikat maut hanyalah wakil sahaja. Okey, malaikat maut adalah wakil sahaja yang Allah telah tugaskan untuk mencabut nyawa kita. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah
untuk menerima balasan amalan yang telah kita lakukan. Ayat ni tuan-tuan cukup kalau kita betul-betul faham. Allah nak bagi tahu semua manusia tidak ada seorang pun yang akan terlepas, semuanya akan meninggal dunia. Saya selalu tuan-tuan fikir panjang je. Kalau saya duduk, saya akan fikir tentang keluarga, tengok kawan-kawan. Saya cuba bayangkan kalaulah kawan saya ni meninggal. Saya fikir macam tu. Kalaulah ayah saya meninggal, kalaulah mak saya meninggal. Saya cuba melawan kita punya ni lah, saya sendirilah. Saya akan, kalau mak saya meninggal, betul ke dia meninggal? Saya selalu fikir, dulu saya fikir ayah saya, kalau ayah saya meninggal, betul ke ayah meninggal? Meninggal lah. Sekarang dah meninggal kan? Kita berfikir, memang Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, semua manusia akan meninggal. Tidak ada yang akan wujud. Misal pada zaman Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang hidup, semuanya telah meninggal dunia. Ayat ni nak tunjuk pada kita, saya sendiri sebagai tadabbur untuk saya. Kita semua kena yakin dan percaya, semua kita akan meninggal dunia. Cumanya, bila Allah sebut yatawaffakum, tawaffa dekat situ, sebenarnya Allah nak bagi tahu manusia hakikatnya hidup. Dia hanya berpindah fasa alam sahaja. Kalau kita yakin dengan ni tuan-tuan, kita takkan jadi takut. Sebab kita bila pilih, saya mati saya nak buat apa? Kita akan jadi macam bingung, apa saya nak buat? Sebenarnya tidak, kita hanya berpindah fasa. Kita dah melalui fasa-fasa sebelum ni, alam roh, alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia. Lepas ni kita akan transit ke alam barzah dan juga ke alam akhirat. Kita kena yakin kita sentiasa hidup, cuma berpindah alam sahaja. Sampai masa kita akan pindah alam. Tugas kita di sini adalah untuk memakmurkan dan menjalankan tanggungjawab yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Itu sahaja. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan, tak ada apa yang perlu kita takut. Sebab kalau kita yakin yang kita ni hanya melalui fasa-fasa, kita akan yakin yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada alam roh kita daripada Allah, ke alam akhirat kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin kita hanya daripada roh ni merentas alam saja, kita mesti yakin kita akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa perlu yang kita takut, melainkan kita hanya persiapkan amalan kita. Buat siapkan bekalan-bekalan yang kita akan bawa pada hari kiamat. Baik. Tengok ayat yang berikutnya. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke 12, Allah Ta'ala kata apa? Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setelah Allah bicara tentang manusia dihidupkan oleh Allah daripada air yang hina, kehidupan dia Allah Ta'ala susun takdir dia sampailah dia mati diwafatkan, kemudian Allah cerita tentang hari kiamat. Kalau tuan-tuan tengok daripada ayat 1 surah Sajadah, dia sebenarnya cerita peringatan kita kan, daripada ma'im mahin, air yang sangat-sangat hina, yang tak ada apa-apa pun, tak ada manfaat pun, berpindah jadi alam dunia, kemudian sampai kita mati. Kemudian Allah sekarang tengah bercerita kepada kita berkaitan tentang hari kebangkitan. Apa Allah Ta'ala sebut? Walau tara, walau sekiranya, tara, engkau wahai manusia melihat. Kalimat tara tu maksudnya melihat. Idzil mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa. Kalimah al-mujrimun tuan-tuan merujuk kepada orang yang berdosa. Okay? Al-mujrimun, golongan yang berdosa. Siapa yang berdosa ni tuan-tuan? Orang yang menafikan kalamullah. Tengok pada ayat 1 Sajadah. Orang yang menafikan kalamullah. Orang yang menafikan kerasulan Nabi SAW. Orang yang menafikan hari kebangkitan. Ni. Okey, baik. Al-mujrimun ni ada banyak tafsiran lah. Pertama merujuk kepada al-kafirun. Al-kafirun ni jelas orang kafir, orang musyrikin. Okey? Dan Allah Ta'ala boleh juga sebut al-musyrikun.
Tetapi sengaja Allah Ta'ala sebut kalimah al-mujrimun sebab ayat ini nak merujuk juga kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Mulut dia, saya percaya Allah, saya yakin Tuhannya adalah Allah, saya tahu. Tapi sebab tak percaya adanya kiamat, tak percaya dengan Quran, Quran sebut dia nafikan, dia dustakan. Kemudian tak percaya tentang Nabi SAW. Bukan tak percaya Nabi ni, apa yang Nabi sebut tak ada bukti sains ke? Kan? Ada tuan-tuan orang Muslim, orang yang mulanya beriman pada Allah tapi menafikan ni. Kalau konteks ayat ini merujuk pada Quraisy, yang mana Quraisy dia tetap beriman pada Allah, tetap mengerjakan haji umrah. Mulut mereka tetap menyebutkan Tuhannya adalah Allah. Kan Allah sebut wa yas'al wa yas'alu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya pada mereka siapa yang jadikan bumi dan langit ini, la yaqulunallah, mesti mereka akan sebutkan yang cipta alam ni adalah Allah. Walaupun mereka tak beribadah macam orang Islam, tapi mulut mereka tetap mengatakan Allah sebagai Tuhan. Kita pun macam itu juga. Perkataan beriman tu, maksudnya beriman dengan kiamat, beriman dengan Nabi, beriman dengan Quran. Ya, beriman dengan Allah je. Maknanya dia percaya Allah tu. Beriman kepada Allah ni. Okey. Beriman dengan Allah sajalah. Okey. Sekarang ni kita nak sebut sikit. Okey, terima kasih puan supaya saya boleh detailkan. Di sini kalau kita tengok i'tiqad dalam Ahlussunnah wal Jamaah, akidah ni dia akan pecah pada 3. Okey. Pertama, hati. Kemudian lidah. Kemudian amalan dengan tubuh kita. Okey? Dia tak boleh terkecuali hati ya, lidah ya, amalan tak ada. Tak komplit i'tiqad dia. Ataupun dia amalan macam orang Islam, lidah ya, hati tak ada. Tak sempurna i'tiqad dia. Okey. Jadinya kalimah di sini merujuk kepada walaupun hati dan lidahnya kata saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari kiamat, saya beriman pada Rasul, tapi amalannya tak sama, tak seiring. Kalau dia beriman pada Allah, dia tak akan bermaksiat. Kan? Walaupun dia kata saya, macam orang Quraisy lah, saya yakin pada Allah sekian, tapi perbuatan dia macam tak percaya. Kan saya pernah sebut pada tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalimah yukadzib ni adalah dusta kan? Kazaba, dusta. Tapi dusta dalam bahasa Arab berbeza dengan dusta bahasa kita. Dusta bahasa kita, benda yang tak ada, kita kata ada. Okay? Kat rumah saya, banglo. Tak ada banglo pun. Itu kita bohong lah. Tapi dusta dalam bahasa Quran, benda yang ada, kita nafikan kewujudan dia. Kiamat tu ada, tapi perbuatan kita macam tak wujudnya kiamat. Kita masih lagi ambil rasuah, kita masih lagi menipu orang, kita masih lagi ambil riba dan sebagainya. Seolah-olanya tak ada kiamat. Kita termasuk dalam golongan ni. Disebut sebagai yukadzib, pendusta. Jadi dekat sini keimanan ni macam tu juga. Hati kena ya, lidah kena ya, amalan pun kena ya. Kalau hanya hati dan lidah saja, dari sudut amalan tak ada, keimanan ni walaupun boleh kita kata ni beriman pada hari kiamat, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, semua dia beriman. Tapi dari sudut amalan dia macam orang tak beriman. Okey. Boleh? Boleh. Sebab itu saya nak highlight tadi, sebab itu Allah sebut kalimah al-mujrimun. Sebenarnya untuk memberi peringatan pada kita ni. Sebab Allah boleh saja guna kalimah al-kafirun, direct orang kafir. Al-musyrikun, direct orang musyrik. Tapi Allah nak bagi tahu yang masuk dalam neraka nanti, yang Allah nak azab dalam ayat ni adalah al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Siapa orang berdosa tuan-tuan? Semestinya adalah orang yang Allah telah taklifkan, mukallaf, yang tanggung pahala dan dosa. Mana yang ni? Okey, ini.
Mari kita tukar kat sini lah. Maknanya orang yang mendustakan lah. Yelah, maksudnya dia secara zahir kita nampak dia beriman lah. Tapi dari sudut praktikalnya, keadaannya, dia tak beriman. Okey, saya nak bagi contoh macam ni. Zaman Nabi SAW, macam mana nak menentukan dia ni Muslim ataupun tidak? Mukmin ataupun tidak? Zaman Nabi, macam mana ditentukan dia ni Muslim ataupun tidak, mukmin ataupun tidak? Adakah dengan pakaiannya ataupun dengan namanya? Sudah tentu tidak. Dia ditentukan dengan amal. Itu antara yang Nabi sebutlah, beza dengan munafik kan. Dia dengan amalan dia. Sebab itu dia zahir yang kita boleh nampak kan. Kalau dia pakai jubah sekalipun tapi dia tak solat, sebab itu Nabi kata kalau dia tinggalkan solat, dia runtuhkan tiang dia. Dia terkeluar kan. Sebab nak bagi tahu itu menunjukkan ciri-ciri mukmin. Dia sudah amalan dia. Okey, cuma saya nak highlight kepada tuan-tuan, Allah sengaja guna kalimah al-mujrimun sebab nak bagi tahu di sini tempatnya orang kita yang mengaku bertuhan ni, yang mengaku adanya hari kiamat, beriman pada Rasul ni, supaya ada rasa sedikit risau dengan apa yang telah kita buat. Sebab kita orang yang menanggung pahala, menanggung dosa. Jadi Allah bila sebut al-mujrimun, kalau orang muslim macam tu, kafirun musyrikun termasuk jugalah, direct. Dia termasuk dalam kategori ni. Jadi Allah kata di hari kiamat nanti kamu akan tengok orang-orang yang berdosa. Kita lah ni. Dengan orang musyrik, orang-orang kafir ni, itu memang dah berdosa lah. Yang kita ni, yang menanggung dosa pahala ni, nakisu ru'usihim, dia akan tundukkan kepalanya inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan tengok lagi. Jadi tuan-tuan, bila baca ayat ni dan kita akan dengar ataupun kita akan baca nanti dalam solat fardu subuh kita esok, sepatutnya ayat ni kita dah boleh imagine dah. Allah Ta'ala tengah bercerita dengan kita. Sebab itu Quran ni adalah, kalau kita nak Allah bertutur dengan kita, bercakap dengan kita, bacalah Al-Quran kan, kata hukama kan. Kalau kita solat, kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Kita kena rasa seolah-olahnya Allah sedang bercakap dengan kita. Kamu akan tengok pada hari kiamat al-mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka akan tundukkan kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah rakamkan dialog mereka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak dah ni. Kami dah nampak dah. Nampak apa tuan-tuan? Yang ini keadaan di yaumul mahsyar. Dia dah nampak dah mana titian siratnya, mana mizannya, mana mahsyarnya, mana neraka jahanam yang dibawa dekat dengan mahsyar. Kan? Dah Allah Taala dah tunjukkan yang kita sebut sebagai apa? Ainul yakin. Dia yakin dengan biji mata dia dah nampak dengan kedua-dua mata dia ni dah. Kemudian Allah kata wasami'na, dan mereka telah mendengar suara jeritan ahli-ahli neraka dah. Kan Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk yang kita dah tadabbur sebelum ni, kata Allah Subhanahu wa taala, idza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kata Allah, neraka tu ada bunyi dia. Satu syahid, kemudian yang kedua tafur. Kat situ tuan-tuan, kan kita dah ulas pada kuliah tadabbur Al-Mulk kita, neraka dia ada bunyi hembusan nafas dia. Seolah-olahnya, kata Imam Qurtubi, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, seolah-olahnya macam bunyi buih menggelegak yang masak di atas api tu. Okey, bunyi dia, bunyi yang sangat-sangat menakutkan, bunyi yang sangat mengerikan. Jadi wasami'na, kami dah dengar secara jelas dah. Ini bukan olok-olok dah ni, ini jelas dah. Farji'na, ni dialog orang tuan-tuan yang melakukan dosa depan Allah ni, dalam keadaan tunduk kepala dia ni. Dia kata, kami dah nampak wahai Tuhan, kami dah dengar wahai Tuhan. Farji'na, dan wahai Tuhan, kembalilah kami dekat, kembalikanlah kami. Kembali dekat mana tuan-tuan? Kembali dekat dunia semula. Minta balik ke dunia balik. Na'mal salihah, untuk kami beramal salih. Inna muqinun, sebab kami dah menjadi orang yang yakin. Okey. Tuan-tuan nampak, ni ucapan penyesalan di dalam azab.
dah diazab, menyesal masa tu tuan-tuan. Berganda-ganda, ditimpa-timpa kesakitan. Satu kesakitan tubuh badan diazab, satu lagi kesakitan dari sudut emosi dia. Penyesalan yang tak berkesudahan. Allah Ta'ala tak melihat tuan-tuan orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang berdosa di hari kiamat, Allah Ta'ala tak akan pandang dan tak akan bercakap dengan mereka. Okey. Kemudian apa yang Allah jawab tuan-tuan? Tuan-tuan tengok pada ayat berikutnya. Allah jawab, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jin wan nasi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na. Kalimah walau syi'na tuan-tuan, la'ataina tu. Kalaulah kami telah tetapkan. Okey, Allah gunakan kalimah walau syi'na, sekiranya, kalaulah, syi'na, kami telah tetapkan, la'ataina kulla nafsin hudaha. Semua manusia ni nak beri hidayah, tak ada masalah. Kalau semua manusia Allah nak beri hidayah, tak ada masalah. Dia nak buat apa-apa kat hidup ni, buatlah. Mati nanti, sebelum mati Allah nak campak hidayah, beriman, bertaubat, boleh, tak ada masalah. Sebab Allah itu adalah Allah, dia Tuhan dan kita ni hamba. Itu kehendak dia. Okay. Tapi tak berlaku tuan-tuan. Sampai ada orang pernah argue kan, kalau Tuhan kamu, Allah tu sayang kamu, kenapa dia tak beri hidayah pada kamu? Pernah tuan-tuan dengar tak? Ada orang dia bertanya-tanya macam tu kan, kalau Tuhan kamu sayang kamu, kenapa saya tengok cerita tanah kubur tu punya banyak orang Muslim mati dalam keadaan mengerikan? Kenapa Allah kamu tak tolong kamu? Kenapa Allah kamu tak memberi hidayah kepada kamu? Macam-macam dia timbulkan persoalan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ni tuan-tuan yang memang beriman, meyakini ni, kalau Allah kata kalau saya nak beri hidayah, kita kata iyalah Allah mampu. Allah tak beri hidayah, kita pun tak argue. Tapi orang yang sentiasa argue tuan-tuan, yang tak meyakini, dia kata kenapa tuan-tuan? Macam mana kita nak jawab? Kenapa Allah tak nak beri hidayah pada kita? Sedangkan Allah boleh beri dan Allah tak ada satu kerugian pun nak beri. Kenapa? Kenapa? Baik, sebenarnya kalau orang tanya kita, kenapa Tuhan kamu tak bagi hidayah pada seluruh manusia sedangkan dia mampu? Kita boleh jawab macam inilah. Ini kalau saya jawapan lah. Dia bukan standard jawapan yang betul, tapi kalau saya lah. Allah nak beri hidayah pada semua makhluk dia, Allah dah buat dah. Siapa? Allah dah beri kepada para malaikat dia. Tidak ada satu pun malaikatnya yang culas daripada taat perintah Allah. Semua buat apa yang Allah perintah. Tapi sebabkan manusia ni dia duduk di satu tempat, ahsan, kita baca tadi yang sebelum ni ayat tu, dia adalah sebaik-baik kejadian. Jadi nak jadi sebaik-baik kejadian, dia ada potensi nak jadi yang terbaik, dia mesti ada ujian dia. Okay, dia mesti ada ujian dia. Yang mana ujian dia, pilihan tu di tangan manusia. Allah dah berikan dia sama', Allah dah berikan dia absar, Allah dah berikan dia afidah. Okay, bila Allah dah beri pada dia, maka kamu sendiri yang akan menilai wahyu daripada Allah. Kamu sendiri yang akan menilai dengan bukti-bukti kekuasaan daripada Allah Ta'ala, sama ada kamu nak menuruti ataupun tidak. Aku dah berikan semua dah. Semua dah dikomplitkan, semua dah disempurnakan kepada kamu. Sekarang tinggal kepada kamu saja. Malaikat, Allah tak ada guna kalimah ahsan untuk mereka tau. Kan saya sebut ahsan ni, bila Allah sebut apa dalam ayat sebelum ni, sebaik-baik makhluk ni yang Allah dah cipta ni, semua adalah yang terbaik. Semuanya berfungsi mengikut keadaan dia. Tetapi manusia, dia dapat kalimah ahsan ni takwim, sebaik-baik kejadian yang Allah ciptakan. Sebab nak tunjukkan manusia ni Allah dah komplitkan, Allah dah sempurnakan. Dan dia boleh dapat ke tahap itu setelah dia melalui fasa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Suka saya sebutkan tuan-tuan, Ramadan ni target kita sebenarnya apa? Ramadan ni target kita sebenarnya apa? Okey. Betul.
Tapi Nabi sebut, highlight satu benda je Nabi sebut. Dalam bulan Ramadan, dia adalah bulan maghfirah. Allah memang turunkan rahmah, Allah limpahkan dengan pahala, mencurah-curah, macam-macam Allah berikan. Tapi yang Nabi sebut, siangnya ada siam yang mendapat maghfirah kan, kutiba ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi. Malam Ramadan ada ibadah yang mendapat ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi, iaitu qiyam Ramadan, tarawih kita, qiyamul lail kita pada malam-malam Ramadan. Siang pengampunan, malam pun pengampunan. Malam Lailatul Qadar, Nabi ajarkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pengampunan juga. Target Ramadan adalah pengampunan, sebab pengampunan adalah perkara yang kita perlu. Allah beri, itulah yang kita perlu. Sebenarnya pahala ni memang kita perlukan. Tapi kita masuk syurga adakah dengan pahala? Tak. Dengan rahmat Allah. Yang kita perlu adalah maghfirah daripada Allah. Yang kita nak pahala, tuan-tuan. Tapi yang kita perlu, ada beza kan, nak mahu dengan perlu ni. Yang kita perlu adalah maghfirah. Dan Allah beri apa yang kita perlu. Pengampunan tu yang Allah nak. Sebab itu, kita tahu hidup kita takkan sempurna. Ibadah kita tak sesempurna yang macam Allah nak. Tapi Allah Ta'ala tahu keadaan kita. Sebab itu Allah tak paksa kita buat sekian-sekian amalan, mesti sekian-sekian macam ni. Allah berikan kita peluang adanya maghfirah. Okay? Allah nak kita dapat pengampunan daripada dia. Syurga bukan sebab amalan kita, bukan sebab pahala kita. Syurga sebab rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu adalah melalui pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita usahakan, tuan-tuan? Macam mana kita boleh tinggalkan makan minum kita, kita keletihan, tuan-tuan, malam kita dirikan solat-solat kita semata-mata nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu target kita. Sebab itu Allah kata, kalau aku nak beri hidayah pada manusia, tak ada masalah. Tapi itu ketetapan daripada Allah. Walau syi'na, syi'na tu itu ketetapan daripada aku. Dan Allah sebut walakin, ayat berikut tu kata Allah, walakin haqqal qaulu minni, telah tetap haqqal qaul daripada ucapanku ataupun keputusanku, ketetapan aku ni daripada aku, minni. Okey, la amla jahannam, demi sesungguhnya aku nak memenuhi neraka Jahannam. Lam tu dia disebut sebagai lam muwatta' lil qasam. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama dia la amla'anna. Kalau tuan-tuan perhatikan, kalau tuan-tuan perhatikan ada kalimah la amla'anna jahannam. La dekat sini, huruf lam ni dengan huruf nun bersabdu dekat sini disebut sebagai lam muwatta' lil qasam. Maksudnya sebelum ni ada kalimah mungkin wallahi, maknanya Allah bersumpah dengan nama Allah. Okey, Allah bersumpah dengan nama dia. Tetapi kalimah persumpahan tu Allah buang, gantikan dengan huruf lam dan juga nun yang bersabdu dekat sini. Itu namanya lam muwatta' lil qasam. Ada istilah dia lah. Okey, yang ni kita boleh jumpa contoh dalam surah wailul likulli humazatil lumazzah allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama akhlada kalla la yunbadhanna fi. Ada kalimah ni. Allah sebut apa? La yun badhan nafi. Ada huruf lam dekat sini, alal nun bersini, bersabdu. Maknanya ada kalimah sumpahan wallahi, tapi kalimah ni Allah buang, Allah gantikan dengan huruf lam, lam muwatta' lil qasam. Maknanya Allah bersumpah dengan nama dia. Aku bersumpah, aku sendiri yang nak la amla'anna jahannam, nak memenuhkan neraka jahannam yang Allah ciptakan, minal jin wan nas, daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan manusia ajma'in, secara keseluruhan. Okey, kalimah min kat situ, tuan-tuan.
minal jin tu, okey, minal jinnati wan nas, minal tu, min tu tuan-tuan, min tu bermaksud sebahagian. Maknanya kan kita sebut apa? An-nazafatu minal iman. Kan kita sebut dalam bahasa Arab kan? An-nazafatu, kita ajar anak kita, an-nazafatu minal iman. Kita kata apa? An-nazafatu minal iman. Minal ni tuan-tuan, kalau kita terjemahkan kan ni harfu jar ni. Kalau bahasanya adalah daripada. Kebersihan daripada iman. Dia tak sempurna, tak tepat. Dia diterjemahkan kebersihan sebahagian daripada iman. Dia min yang sama tapi dia kategori yang lain. Okey. Kebersihan sebahagian daripada iman. Contoh lain, kita sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaih. Ada antara hadis Nabi sebut. Kalimah la dekat sini, kalau kita terjemahkan secara literal, tak beriman di antara kamu. Tapi kalimah la dekat sini bukan maksud tak. Tapi la dekat sini, tak sempurna iman kamu. Dia merujuk pada sebahagian. Okey. Okey, jadi kat situ minal jinnati wan nasi ajmain. Allah Taala sendiri mengatakan, aku sendiri bersumpah dengan diriku, aku sendiri nak masukkan neraka jahanam sebahagian daripada kalangan manusia, sebahagian daripada kalangan jin. Ada orang boleh argue tak? Kenapa pula kata kamu Tuhan, kamu boleh beri hidayah? Tuan-tuan, dekat situlah nak membuktikan Allah itu Al-Aziz, yang tuan-tuan ingat tak ayat sebelum kita pernah baca tu? Dialah perkasa. Siapa nak larang? Siapa nak lawan tuan-tuan? Kita tak ada apa-apa kuasa pun, melainkan hanya patuh pada perintah Allah. Dia boleh berkehendak macam mana pun tuan-tuan. Nabi Nuh, kita kata ahli syurga, isterinya ahli neraka. Nabi Nuh pun tak boleh bantu isteri dan anak-anak dia. Tuan-tuan kalau baca, tengok yang bila Allah Ta'ala bicara tentang Nabi Nuh, dia bagi ucapan tuan-tuan, dia ajak anak dia, keluarga dia naik kapal tu sebelum ditenggelami bumi dengan air yang tengah mendadak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca ayat tu, rasa menangis sebab Nabi Nuh dia cakap dengan sepenuh hati dia, marilah selamatkan. Tapi Allah kata, tapi dia kata apa? Aku tak mampu selamatkan kamu, melainkan Allah sahaja yang boleh beri hidayah pada kamu. Nabi Nuh ahli syurga, isterinya ahli neraka. Asiyah dan Firaun. Firaun walaupun dipanggil raja tuan-tuan, dia paling jahat, dia ahli neraka, dia pun tak boleh nak halang isterinya masuk syurga Allah. Isterinya ahli syurga, dia ahli neraka. Sebab Allah adalah Al-Aziz. Kita tak boleh nak kata, kenapa dia tak beri hidayah? Tak boleh kata, sebab kita kena faham, kedudukan kita adalah sebagai hamba. Tuan kita nak bagi apa ke, nak suruh kita buat apa ke, tak boleh nak argue. Sebab itu Tuhan. Okay, sebab itu Tuhan kita. Jadi bila kita bertanya tu, kita kena faham pada keadaan kita, konteks kita. Soalan kita pun salah, macam mana orang nak beri jawapan kan? Kenapa Tuhan tak beri saya hidayah? Kenapa semua manusia tak beri hidayah? Soalan kamu tu salah. Sebab itu ketetapan dia. Itu kehendak dia. Okey? Baik. Berikut. Ya, dia lebih pada sebenarnya bertanya ni boleh. Kan, bertanya ni boleh. Cuma pertanyaan, permintaan yang seperti mana orang Yahudi tu ataupun orang bangsa seperti yang diminta kepada siapa nama tu, Nabi Saleh, letakkan macam-macam syarat. Kalau kamu Rasul, boleh tak keluarkan unta? Minta unta dah lah, keluarkan unta daripada batu ni. Dia tahu benda tu mustahil, tapi dia nak sengaja. Kemudian unta tu mesti warna putih pula, unta tu mesti bunting pula. Oh, dia letak syarat macam tu. Macam tu ya yang membawa kepada salah lah. Kalau bertanya untuk kita dapat jawapan, tak ada masalah kan, sampai yang itu menjadi hujah juga. Bila orang bertanya, guru tak tahu, dia malu untuk cakap saya tak tahu.
Akhirnya dia pun ini iman goyang ni. Jawapan dia mudah je. Jangan banyak tanya, nanti ni iman goyang. Tak boleh macam tu kan. Bahkan Imam Malik bin Anas sendiri pun alim ni. Orang tahu kealiman dia. Tapi dia tak malu untuk kata saya tak tahu. Bila orang tanya dia, saya tak tahu. Benda yang kita tahu kita boleh sampaikan. Benda kita tak tahu kita takkan sampaikan. Bahkan teladan-teladan orang-orang dahulu pun tuan-tuan, sampailah ulama-ulama yang saleh. Kalau tanya pada mereka hukum-hukum pun, mereka akan cuba reserve, tak bagikan hukum. Dia akan reserve. Ini untuk kita sendirilah. Kita belajar sikit tuan-tuan, terus hukum. Kalau saya pun, orang tanya, saya pun tak berani nak hukum-hukum. Sebab ulama-ulama yang alim, dia tahu hukum ni ada banyak cabang mengikut kepada wakil keadaan. Ulama yang duduk dekat Saudi, dia tak akan keluarkan hukum kalau orang tu tanya daripada mana? Daripada negara-negara yang Scandinavian tu, yang kadang siang panjang, macam mana saya nak berbuka sekarang, siang saya macam ni, malam saya pendek. Dia tak akan bagi jawapan, melainkan kamu tanya pada ulama yang duduk di tempat kamu tu. Macam tu kita sepatutnya, kan? Tak malu untuk mengaku kita tak tahu. Sekarang ni semua orang ulas tuan-tuan. Semua orang ulas. Sebab apa? Ulas tu hari ni kalau tuan-tuan tengok di media sosial, mana-manalah ada kelas-kelas media sosial. Dia tu kalau kamu nak jadi influencer, nak jadi Insta famous ke, nak jadi Facebook influencer ke, kita mesti kena menulis, mencatat apa-apa di Facebook sebanyak 3 kali minimum. 3 kali, sehari tu 3 kali. Dia ada waktu siang, waktu tengah hari, waktu malam. Dan dia ada timing dia lah. Waktu orang tengah scroll Facebook tu berapa ramai, dia ada lah. Kemudian tulislah benda-benda macam ni. Ada bentuk maklumat, ada bentuk educate, ada macam ada kaedah-kaedah dia lah. Ni teknik nak jadi influencer. Ada dia ajarkan. Dan antara topik yang dia ajar, kamu kena ulas isu-isu semasa. Kita tengok benda tu tak salah. Tapi bila kita fikir sungguh, salah. Sebab ada kali itu bukan bidang kita. Sebab macam mana kita nak tarik crowd, nak duduk kat tempat kita, fokus pada kita adalah bincang sesuatu yang tengah isu sekarang. Sekarang ini isu bacaan Fatihah daripada Habib Omar. Kan, kalau tuan-tuan dengar, Habib Omar dia baca orang ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Dia kata ini bacaan daripada Yaman. Sedangkan qiraat tu tak ada orang ulas. Bolehlah tengah isu tu. Bukan bidang dia ulas. Sekarang tengah isu yang azan awal 3 minit. Masjid Seri Gombak. Ada perbincangan ulama, mufti pun dah keluar kenyataan. Dia pun ulas juga. Oh ni tak batal. Ada kata oh ni batal juga. Masing-masing nak dapat mileage. Masing-masing nak dapat mileage, nak dapat kredit. Benda tu yang sangat bahaya. Benda tu yang sangat bahaya. Sedangkan kita diajar dalam agama kita, benda tak tahu tak payah ulas. Serahkan kepada yang pakar. Tapi sebab nak kejarkan crowd, nak kejarkan kita punya follower, kita sanggup buat. Macam mana? Itulah talbis iblis. Kadang saya dengar juga ada kuliah-kuliah di YouTube kan. Sajalah kita nak rujuk, kita tak dapat jumpa, kita tengoklah kuliah. Tapi kadang-kadang perasan juga, ada kadang-kadang ucapan dia, kata-kata mereka ni penceramah ni, kita tahu ni talbis iblis ni. Misal dia buat ulasan berkaitan tentang tafsir. Jadi ada ayat-ayat, kalimah-kalimah yang kita ada macam perbincangan nahwu saraf tadi kan, bahasa Arab kan. Ayat dia kata apa? Ni saya cerita je lah. Tuan-tuan mungkin tak faham bahasa Arab. Maknanya dia macam merendahkan audiens dia yang seolah-olahnya macam tak tahu bahasa Arab. Dia seorang je yang tahu. Kita mula okey. Dianya bagus. Tapi ayat tu, yang itu yang paling kita takut. Ada kalanya ucapan kita tak perasan. Term-term kalimah-kalimah yang kita guna tu kita tak perasan. Sangat kena berhati-hati. Talbis iblis tu sentiasa kat mana-mana kan. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Taala menyebutkan dia sendiri yang berkehendak nak masukkan manusia dalam neraka dia, jin untuk masukkan ke dalam neraka jahanamnya tuan-tuan, kita kena yakin dan kita kena risau. Sebenarnya kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kelompok itu ataupun golongan itu. Sebab belum menjadi satu jaminan amal soleh yang kita lakukan menjauhkan kita daripada neraka Allah. Itu bukan jaminan. Kita tak boleh nak menuduh orang yang bermaksiat kepada Allah sebagai satu tanda dia masuk ke dalam neraka Allah. Tak boleh. Sebab kita tak boleh menghukum, meletakkan apa-apa hukuman secara zahir kepada seseorang. Kita tak ada hak. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi dengan ayat macam ni tuan-tuan, bila Allah kata walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, sekiranya kami nak beri hidayah, kami tak ada masalah. Tapi kami sendiri yang nak masukkan manusia dalam neraka dan juga jin dan manusia dalam neraka. Ayat itu cukup menginsafkan diri kita. Kemudian Allah Taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu bima nasitum, maka rasakanlah azab bima nasitum, yang mana kamu telah melupakannya hari ini. Hari kiamat ni yang kamu lupa dekat dunia ni, sekarang kamu rasalah azab dia. Hadza inna nasinakum, yang mana pada hari ini kami telah melupakan kamu. Ayat ni tuan-tuan jelas. Kita ingat Allah di dunia, Allah ingat kita di akhirat. Kita lupakan Allah di dunia, Allah akan lupakan kita di hari akhirat. Saya pernah sebutkan pada tuan-tuan kan, dalam hadis Nabi, kita akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. Kita tidak akan berpakaian, kita tidak akan berkhatan, dan kita tidak akan berkasut. Ni 3 keadaan kita tuan-tuan. Maknanya seperti mana kita dilahirkan di dunia, seperti itulah kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, dalam keadaan seperti itu. Saya cuba berfikir tuan-tuan, kenapalah Nabi sebut seperti itu? Kenapalah keadaan kita seperti itu? Saya berfikir mungkin ayat itu sebenarnya memberi ingatan kepada kita bersama. Kalau kita tengok seorang bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ni, lahir seorang bayi ni, bayi ini tak memiliki apa-apa kemampuan, keupayaan, kekuatan untuk uruskan diri dia. Dia nak pakai baju pun tak boleh, dia nak mandi pun tak boleh, dia nak makan minum pun tak boleh. Yang dia harapkan adalah ihsan daripada orang tua dia ataupun penjaga dia. Seorang bayi dilahirkan tuan-tuan, kalau orang tuanya, penjaganya nak letak di tangga masjid, nak letak di dalam tong sampah, nak letak di longkang, nak flush dalam jamban, semua boleh. Kita pernah tengok, dia tak boleh buat apa-apa. Seolah-olahnya bila Nabi kata kamu dibangkitkan nanti dalam keadaan tak berpakaian, tak berkasut, tak berkhatan, seolah-olahnya keadaan kita sama macam bayi di dunia. Lahir dekat alam akhirat nanti, bangkit kita nanti di sana tuan-tuan, kita tak memiliki apa-apa kemampuan, keupayaan, walaupun nak pakai baju sekalipun tak mampu, melainkan atas ihsan Allah. Kita tak mampu pun, melainkan Allah yang mempunyai ihsan pada kita. Dia nak pakaikan kita baju, pakailah. Dia nak beri kita makan, makanlah. Nak beri kita minum, minumlah. Kalau tak ada, tak ada. Maknanya bila kita tengok bayi yang baru dilahirkan tuan-tuan, sebenarnya kita renung diri kita. Inilah keadaan saya di hari kebangkitan di Yaumul Mahsyar nanti. Dan di situlah tuan-tuan, Allah kata, kalau kamu lupakan hari akhirat di dunia dahulu, di hari akhirat kami akan lupakan kamu. Dan di situ terbaliknya tuan-tuan, secara logiknya, kalau kita ingat Allah dia di dunia ini, Allah akan ingatkan kita di hari mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan, dekat dunia tuan-tuan dalam keadaan kita senang, banyak-banyak ingat kepada Allah. Mudah-mudahan time kita susah nanti, Allah Ta'ala akan mengingat kita, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Baik, last sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikianlah rasalah azab yang al-khuld, azab al-khuldi, yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah al-khuld. Azab al-khuld ni tuan-tuan, al-khuld ni maksudnya kekal selamanya. Kekal selama-lamanya. Okey? Azab yang kekal selama-lamanya. Kadang-kadang kita selalu jumpa kalimah khalidina fiha.
Kan? Khalidina fiha abada. Kamu akan kekal selama-lamanya, sama ada dalam neraka ataupun syurga, abada, selama-lamanya. Kat sini tuan-tuan Allah gunakan kalimah al-khuld, azab al-khuld. Yang ini masyarakat kita selalu sebut Nabi Adam dan Hawa dia dicampakkan keluar daripada syurga sebab apa? Dia makan buah khuldi. Kan? Daripada kalimah ni lah tuan-tuan. Azab al-khuldi, yang kita kata makan buah khuldi tu, ni dia. Hanya buah tu tak ada nama pun. Kita yang panggil azab al-khuldi sebab apa? Sebab dijanjikan oleh iblis kalau Adam makan dan Hawa makan, dia akan kekal selama-lamanya di dalam syurga Allah Ta'ala. Kekal selama-lamanya dalam syurga tu. Jadi sebab itu dipanggil sebagai buah khuldi. Merujuk kepada selama-lamanya. Ni azab yang selama-lamanya setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Allah Ta'ala akan timpa kita di hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya tempoh hidup kita dekat dunia ni adalah sangat pendek. Kan kita selalu sebut life is too short. Sangat-sangat pendek. Tak berbaloi untuk kita bermaksiat di dunia untuk menerima azab selamanya di hari akhirat. Tak berbaloi tuan-tuan. Sangat tak berbaloi. Okey. Kita punya nikmat tuan-tuan bukan nak kata 70 tahun nikmat. Kalau umur kita 70 tahun pun. Umur saya 70 tahun dekat dunia ni, misal lah. Adakah 70 tahun ni penuh dengan nikmat tuan-tuan? Tak. Nikmat maksiat tu mungkin bukan sehari tuan-tuan. Mungkin 30 minit, mungkin 20 minit. Kalau dia kaya ambil harta haram pun tuan-tuan, 70 tahun ni daripada bayi, mungkin 5 tahun yang berbaki. Senang sajalah, tapi hati tak tenteram. Tak berbaloi 5 tahun yang dia banyak duit dengan harta yang haram untuk duduk dalam neraka yang azabal khuld, yang selama-lamanya, yang tak tahu ribuan tahun, ratusan ribu tahun, wallahu alam, kita tak tahu. Tak berbaloi tuan-tuan, tak berbaloi. Sebab itu kita sentiasa menahan diri kita. Dunia adalah sementara. Okey, kita bukan nak seperti Allah kata tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita terlalu cintakan dunia kita dan kita lemparkan akhirat kita. Yang itu yang kita tak nak. Macam mana pun tuan-tuan, Allah bagi keyword. Hidup kamu ni hiduplah. Tapi kena ingat kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar nanti. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Last kali suka saya sebutkan, dan ini satu pengingatkan untuk saya. Kita hidup kat dunia ni, misal lah, setahun, 1 tahun sampai 70 tahun. Kita selalu doa, ya Allah panjangkanlah umur saya. Kalau boleh berilah saya ni umur panjang. Tuan-tuan, umur panjang ni bukan nikmat tuan-tuan. Kita kena ingat bila-bila, umur panjang ni bukan nikmat. Nabi sebut umur umat dia sampai 63 ni sebagai satu secara rawak je kan. Majoritinya sekitar usia 60-an, 70-an lah. Sekitar 60 ke 70. Ni umur umat Nabi SAW, sekitar tu. Lebih 70 tahun memang umur panjang. Ada orang macam tu. Kita pun pernah tengok. Kita sebut subsidi lah. Allah nak bagi-bagi, Allah nak tarik-tarik. Tapi tuan-tuan, lebih 70 tahun ni keadaannya macam mana tuan-tuan? Tak nikmat dah. Dia dalam keadaan sangat uzur. Ada mata tuan-tuan tapi tak nampak dah. Ada telinga dah kurang dengar dah. Nak bercakap pun dah tak boleh dah. Kadang-kadang tak boleh cakap sebab apa? Gigi dah tak ada. Bukan kita nak gelak-gelak tuan-tuan, tapi memang itu realitinya. Ada tubuh badan lemah dah, sakit-sakit badan. Bukan buat kerja apa pun, tapi ya Allah letihnya. Kadang kita terhuyung-hayang. Ini keadaan 70 tahun ke atas. Kita yang duduk di fasa yang masih lagi sebelum 70 tahun tuan-tuan, kita boleh bayangkan kalau umur saya sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita dah boleh tolak-tolak dah, congak-congak dah. Saya ada baki lagi 30 tahun. Saya ada baki lagi 20 tahun. Saya ada baki lagi 10 tahun. Apa yang saya nak sebenarnya? Apa yang saya nak sampai saya tergamak nak bermaksiat semata-mata untuk susah selama-lamanya di hari akhirat. Tempoh tak lama pun, kejap saja. Okey? Okey. Kaya macam mana pun tuan-tuan, ni limit kita sampai 70. Ada duit banyak pun, dah tua nanti, boleh makan apa kita nak tak? Anak bawa balik itu makan ni. Sekarang orang sibuk makan apa?
daging yang di smoke lah macam-macam kan. Wah, sekarang ni memang selera. Bila 70 tahun ke atas ada duit, boleh makan tak? Tak boleh makan. Gigi kalau dia sihat pun gigi tak ada, nak makan pun tak boleh. Kita tak menikmati dah tuan-tuan kehidupan ni. Jadi kita tahu limit kita dekat mana, keadaan kita dekat mana. Jadi sabar sedikit untuk kenikmatan yang abadi di hari akhirat. Jangan bermaksiat dekat dunia semata-mata nikmat sementara untuk azab selama-lamanya di hari akhirat. Tak berbaloi langsung tuan-tuan, tak berbaloi. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan ayat-ayat Allah Taala ni menjadi ingatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah Taala, yang penting sekali minta hidayah dan minta taufik. Ada orang ada ilmu tuan-tuan, dia tahu tapi Allah tak campakkan taufik pada diri dia. Allah tak lorongkan dia. Allah tak gerakkan hati dia. Yang itu yang kita minta supaya Allah Taala sentiasa kasihankan kita, sentiasa memberi hidayah kepada kita. Sebab itu Nabi SAW doa ajarkan kepada kita tuan-tuan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Kita minta pertolongan Allah, ihsan Allah, supaya sentiasa ingat kepada Engkau. Kemudian wa syukrika, sentiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan bantu saya untuk sentiasa perbaiki ibadah kepada Engkau. Ini yang Nabi ajar tuan-tuan, supaya sentiasa minta pertolongan daripada Allah, berikan kita taufik dan berikan kita hidayah insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Baik, kalau tidak ada apa-apa soalan, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sedikit sebanyak memberikan kita sedikit kefahaman dan memberikan kita kekuatan untuk terus menghidupkan malam-malam kita, hari-hari Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita keluar daripada Ramadan dengan tarbiyah yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan yang terindah buat kita di dunia ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, doakan saya semoga kita sama-sama berada dalam kebaikan dan semoga kita semua dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.